Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung balik. Tadi secara teorinya kita dah tahu apa yang saya terangkan tadi dalam Telegram yang boleh awak baca tadi, dan awak boleh rujuk pada buku teks lah. Apa yang ada, sama ada yang ada buku teks digital tu ataupun yang ada yang dah screenshot ataupun simpan, kita boleh rujuk semula. Okey. Untuk tahun ni kita akan belajar lain daripada biasa, iaitu kalau biasa bola sepak dia akan ajar cara menyepak, cara menahan bola, cara menanduk, cara menerima hantaran ataupun basic bola sepak, yang kita panggil basic bola sepak lah. So untuk tahun ni dia akan ajar dalam buku teks kita akan belajar tentang strategi permainan, strategi ataupun taktikal, banyak tentang taktikal kalau kita tengok bola sepak. Untuk pelajar perempuan mungkin tak familiar atau mungkin akan terpinga-pinga lah sikit dengan bola sepak punya formasi atau strategi. So saya percaya yang lelaki, mostly lelaki dia akan tahu melalui menonton bola sepak, melalui pembacaan, melalui kelab-kelab ataupun kalau ada minat certain pasukan, dia akan tahulah certain pasukan punya cara permainan ataupun identiti setiap pasukan untuk bermain dalam mencari kemenangan. Tak ada pasukan atau dunia yang main untuk kalah. So untuk menang dia perlukan macam-macam formasi, macam-macam strategi, bukan hanya satu je. Okey. So kita kembali pada fokus kita dalam ikut buku teks. Okey. Ikut buku teks yang ada. Okey, formasi yang diterangkan dalam buku teks adalah formasi 3 5 2. Okey, apa 352 ni? Okey, 352 ni nama formasi yang melibatkan satu pasukan. 352 ni consist of 11 orang player. Okey, ni kalau kita kira 3, 5, 8, 2, 10. So bola sepak dimainkan oleh 11 orang. Tapi satu tu termasuk penjaga gol. So penjaga gol biasa dia takkan tulis 1-3-5-2 ataupun 1-4-4-2. Penjaga gol memang tetap akan satu formasi dia akan duduk saja dalam kotak ni. Okey, ni kita panggil kawasan penalti. Okey, kawasan gol, sorry. Ni kawasan penalti. Okey. Dan ni salah satu daripada formasi yang berbagai-bagai formasi yang ada dalam dunia bola sepak. Ada 4-4-2, 4-4-1-1, 4-3-1, 4 dan macam-macam lah. So yang fokus kat dalam ni adalah formasi 3-5-2. Okey, apa 3-5-2 ni? Okey, kita akan tengok pada 3-5-2. Okey, 3-5-2 ini, okey, 3 yang pertama ni merupakan pemain pertahanan. Okey, pemain pertahanan. So pemain pertahanan akan berada berhampiran dengan gol sendiri. Okey, contoh, okey, kita ambil merah penjaga gol. Okey, merah penjaga gol. Okey, 3-5-2 akan digunakan oleh tim A. Okey, so padang ini tim A. Dan ini tim B. Okey, dan ini tim B. Okey, so tim A akan guna formasi 3-5-2, iaitu formasi secara menyerang. Okey, ni untuk menyerang. Formasi A 3-5-2 attack. Okey, bukan main Mobile Legend je yang ada attack. Okey, attack. Okey, so dia akan, ni penjaga gol untuk tim A merah. Okey, so 3-5-2. Okey, 3 kita akan mula daripada sini. Okey, 3, 1, 2 dan 3. Okey, ni kita panggil, okey, pertahanan. Okey, pertahanan. Okey, nampak sorry tulisan tak cantik. Okey, pertahanan. Okey, dan kita move pada 5. Okey, 5 ni kita panggil pemain tengah ataupun midfield player. Midfield player akan bermula daripada sini. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ni okey, midfield player. Okey, midfield player kita panggil midfield. Okey, CM ataupun okey, midfield lah. Midfield. Okey, midfield. Ni okey, ni defender, midfielder,
Dan 2 ni akan jadi attacker ataupun striker. Okey, dia akan berada di sini. Okey, 1 2. Okey. Dan variasinya macam-macam. Okey, variasi macam-macam, boleh di depan, di belakang, di depan, di belakang, dan semua akan attacking, atau ni akan atas satu, bawah satu, atau ni akan kat bawah untuk lebih bertahan, ataupun ke atas lebih menyerang. Okey. So kita tengok pada yang nombor 1. Okey. So kita tengok pada nombor 1, formasi serangan ini awak boleh tengok pada buku teks digital awak, muka surat 20. Okey, muka surat 20. Okey, ada gambar tu. Okey, itulah gambar yang saya lukis, benda yang sama. Okey, penjaga pertahanan kanan. Okay. Pertahanan kanan, ni pertahanan kanan, pertahanan tengah, pertahanan kiri. Okey, ni pemain tengah kiri, pemain tengah pemain tengah dan pemain tengah kanan. Okey, kiri, tengah, kanan. Ni pun sama juga, pemain tengah sebab dia kat sini. Okey. Dan 2 penyerang. Okey, 2 penyerang. Okey, so kita tengok nombor 1. Nombor 1, okey, formasi serangan ni meletakkan 3 orang pemain pertahanan. Okey, meletakkan 3 orang pemain pertahanan, 5 pemain tengah dan 2 orang penyerang utama. Okey, 3 pertahanan, 5 pemain tengah dan 2 penyerang utama. Okey, ketika menyerang. Okey, nombor 2 kita baca, ketika menyerang 2 orang pemain tengah akan menjadi penyerang sayap kiri dan kanan. Okey, ni tim merah, kita label pakai warna biru. Okey, semasa menyerang, semasa menyerang nak dapatkan gol ke sini. So dia akan attack. Nampak masih nampak Okey, sorry. Okey, masa menyerang dia akan menyerang ke sini. Okey, arah serangan dia ni hitam. Menyerang ke kawasan hitam. So dia akan menyerang ke sini dan pemain tengah 3 orang pemain tengah akan ketika menyerang 2 orang pemain tengah menjadi penyerang sayap kiri dan kanan. So ni akan automatik akan ke depan. Ni automatik akan ke depan untuk jadi pemain penyerang kiri dan kanan. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil, kalau dalam sini kita panggil RWB, right wing back. Ni LWB, left wing back. Okey, so dia akan menyerang. Waktu menyerang, waktu bola mengalir sini, ni semua dah naik atas, ni semua naik atas, ni semua naik atas. Okey, ni semua naik atas, ni semua naik atas. So ini akan naik atas juga, menyerang, bantu untuk hantar, untuk bawa ke tepi, crossing ataupun kalau masuk ke dalam dia boleh finishing untuk scoring juga. Okey. Ni 2 pemain midfielder, wide midfielder ataupun midfield sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, and then kita yang nombor 3. 3 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sokongan di bahagian tengah padang dan di dalam kotak penalti pasukan lawan. So macam mana sini pergi ke atas, so semua akan pergi ke atas juga. Semua akan pergi ke atas. Biasanya dalam certain formation, biasanya yang sini, center midfield yang sini dan center midfield yang sini akan duduk ke atas, akan berada ke atas bersama ni. Ni akan biasa akan berada di sini, akan berada bertahan sedikit ataupun menyerang. So dia akan berada berhampiran kawasan gol juga. So kalau ni dah naik atas, ni dah naik atas, ni dah naik atas, ni pun naik atas. Kalau yang tengah ni, baki 3 orang ni tak naik atas, dia akan lompong kat tengah-tengah ni. So bila lompong kat tengah-tengah ni, pemain tengah pasukan lawan boleh berada kat sini dan bersedia untuk lancarkan serangan balas pada tim kita. So tim A ni tak nak kena attack macam tu lah. So dia akan, ni pun akan naik atas. So kalau bola ni terlepas ke belakang, dia ada. Ni terlepas ke sini, dia ada. Dan bola ni terlepas ikut tengah, ni akan bertahan. Sama dia akan passing belakang balik ataupun dia akan mulakan balik permainan passing sampai dapat gol. Okay, ni bila lebih ramai player kat sini, lebih besar peluang untuk mendapatkan gol. Maksudnya semua ada peluang untuk dapatkan gol. Okay. Okay, so tu nombor 3. So dan bukanlah ini saja yang bertanggungjawab untuk serang. Ini pun andai dia berada di sini, kalau bola kat sini, dia akan berada di sini dan bersedia untuk ambil kesempatan. Kalau bola tu ke belakang, dia akan attack and goal. Okay, waktu crossing, lebih ramai, lebih besar peluang untuk menjadikan gol. Okay, itu basic serangan. Okay, nombor 4, 2 orang pemain penyerang akan bergerak bebas di dalam kawasan gol pihak lawan. So striker yang 2 ni, dia kena bekerja keras untuk sentiasa berada sama ada macam ni ataupun berada macam ni ataupun berada selari. Biasanya kalau bawa bola ke sini, dia akan berada satu di depan, satu di belakang. Supaya apa? Kalau right wing back ataupun pemain midfield kanan
cross, bola terlepas, ni tak dapat tanduk atau sepak masuk dalam, dia masih berpeluang untuk dapatkan ni. So kalau dia duduk di belakang, kalau memang terlepas daripada dia pula akan dapat. So kalau keadaan dia macam ni. Okay, kalau dia cross tadi, okay, sekali lagi. Okay, kalau keadaan dia seorang depan, seorang belakang. So biasanya penyerang 1 dengan 2 ni ada komunikasi yang baik antara mereka. Okay, kalau dia rasa dia tak dapat bola ni, dia akan lepaskan untuk orang belakang ambil. Ataupun dia akan communicate kalau dia lebih berpeluang untuk ni. Kalau sebab dia akan ada dalam box ni akan ada pemain pertahanan juga. Okay, akan ada pemain pertahanan. Sini akan halang crossing, sini akan cuba tanduk untuk elak ni dapat. So kalau dia berpeluang di seorang-seorang kat belakang, so dia boleh shout, dia boleh minta menjerit untuk minta bola, lepaskan bola supaya dia boleh tap in masuk dalam gol. Okay, sama juga situasi kalau bermula daripada sini. Seorang akan ni, jarang striker akan berada kat dalam macam ni. Sebab apa? Kalau sini dia cross, sini terlepas, belakang ni akan kosong. Okay, belakang ni akan kosong. So peluang untuk jaringkan gol tu rendah. So makin hilang bola makin susah lah. Dan kalau kita tak skor, tak lama lepas tu biasanya tim lawan yang akan skor. So kita akan rugi kat situ lah. Okay, dan kita tengok nombor 5 pula. 3 orang pemain pertahanan akan berada di kawasan tengah ketika menyerang. Okay, so ini tadi dah bergerak. Semua dah bergerak ke depan untuk cari gol. Okay, ni dah ke depan. So bermakna kat sini akan ada kawasan kosong ataupun lompong. So pemain pertahanan tak boleh berada di sini saja untuk berbual, untuk bertenang-tenang kat belakang, tak boleh. So dia pun kena move ke depan. Ya. Okey. So pemain pertahanan pun dia akan move ke depan. Dia akan move ke depan juga. Okey. Jadi saya akan tunjuk keadaan dia bila dia menyerang, kat mana kedudukan dia sekarang. Okey. So 3 orang pemain pertahanan berada di kawasan tengah. So ni naik atas, ni naik atas, ni naik atas. Okey. Akan berada di sini. Untuk apa? Supaya andainya bola ni dihantar kembali, dia mampu untuk potong atau intercept bola ni. Sebab kat sini nanti akan ada striker, akan ada midfielder, player lawan. Dia orang pun tak akan duduk kat sini saja. Dia akan berusaha, selain bertahan, dia akan berusaha untuk melancarkan serangan balas atau serangan lah untuk dapatkan gol kat tim A. So yang ni akan duduk kat sini, pertahanan ni akan duduk kat sini untuk elakkan pihak lawan dapat bola ataupun bagi mematikan lebih cepat serangan daripada pihak lawan. So kalau dia kat sini, bola sampai sini, dia sampai dulu. Ini boleh patah balik untuk bantu pertahanan. Yang kat depan tadi boleh patah balik. Okay, so 3 ni. Okay, nombor 6. Okay, formasi ini merupakan formasi sesuai bagi buat serangan balas pantas dan bolehkan perubahan format transisi. Okay, jap saya tunjuk. Okay, kenapa dia kata transisi? Okay, kita tengok. Okay, berbalik pada tadi. Okay, sekarang formasinya adalah 3-5-2. Okay, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Okay, nombor 6 kita baca. Okay, formasi yang sesuai membuat serangan balas pantas dan bolehkan perubahan transisi formasi lain. So maksud dia membuat serangan balas pantas ni adalah quick counter attack, ataupun bila tim A kena serang, semua tengah kena serang. Okay, tengah serang, so pertahanan akan duduk kat sini, akan duduk dalam box untuk make sure tim lawan tak dapat jaringkan gol. So ni akan bantu, dia akan transisi maksudnya transisi formasi lain, dia akan jadi yang tadi right wing back, dia akan jadi, so dia akan automatic dia macam ni, dia akan berada kat sini. Dan ni akan duduk macam ni, ataupun dia akan duduk macam ni. So automatic daripada formasi 3-5-2 tadi, now dia dah jadi 5-3-2. Ataupun dia boleh jadi kalau yang ni turun bawah lagi, dia boleh jadi 5-4-1. Ataupun dia boleh jadi 5-3-1-1.
Seorang akan duduk sini dan seorang akan duduk di atas. Okay, itu maksud transisi. So kenapa dia kata sesuai bagi buat serangan balas pantas andainya bola hilang kat sini. So andainya dapat ditangkap oleh penjaga gol. So maksudnya bila dapat kat penjaga gol ataupun dapat kat pertahanan, confirm pemain lawan akan berada berhampiran sini 11 orang. Okay, sini penyerang. Okay, sini midfield. Okay, kanan dan pertahanan tengah ataupun kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mungkin keadaan dia macam ni. So transisi dia akan jadi serangan balas pantas. Sama dia boleh terus. Sebab sini dah tim biru dah duduk ramai-ramai kat sini. So bila dapat saja ni akan push untuk jadi striker. So dia akan tim merah akan berkedudukan lebih. So dia akan duduk atas serangan balas pantas. Goalkeeper atau defender akan deliver bola. Yang ni akan terus lari ke depan. Yang akan lari ke depan untuk buka option permainan. Okay, ni akan berada di sini striker. Midfield ni semua tadi, yang 3 tadi akan berada di sini. 1, 2, 3. So ketika tim biru baru nak recover, patah balik ke tempat dia, bola dah ditransfer laju oleh tim merah untuk pergi menyerang. So lebih besar peluang. Itulah yang kita panggil serangan balas pantas. Okay, kalau ada soalan boleh ajukan dalam Telegram. Nanti saya akan cuba jawab. Okay.